bersalah. Maka raja kata, bawa Yusuf datang jumpa aku. Bawa Yusuf datang jumpa aku. Beza kisah Nabi Yusuf dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ialah persamaannya, Nabi Musa lepas buat salah dia lari kan. Nabi Musa lepas tumbuk orang Kipti dia lari. Lepas tu dia datang balik ngadap raja, iaitu Fir'aun. Nabi Yusuf pun sama juga. Lepas dia ditangkap bukan kerana kesalahannya, lalu dia pula dibawa menghadap raja. Dua-dua ni sama-sama dibawa menghadap raja. Nabi Yusuf dalam kisah ni, okey. Nabi Yusuf dalam kisah ni, pengakuan tidak bersalah dia diucapkan oleh orang yang kenakan dia. Perempuan-perempuan mengaku tidak bersalah, mengaku yang Yusuf tidak bersalah. Manakala Nabi Musa alaihissalam, dia sendiri yang mengaku bersalah. Nabi Musa mengaku bersalah, tumbuk orang Kipti mati. Dan beza seterusnya ialah Nabi Yusuf bila jumpa raja kali ni, dia diberi penghormatan. Kau ada kedudukan yang tinggi, raja cakap kat Nabi Yusuf. Manakala Nabi Musa jumpa raja, dimalukan oleh Fir'aun. Okay, tengok boleh kisah Nabi Musa. Tolong baca surah Syu'ara. Puan Salasiah tolong baca boleh. Jadi surah Syu'ara ni saya nak refer dua perkara. Pertama, Nabi Musa mengaku yang dia salah. Nabi Musa mengaku yang dia bersalah. Muka surat 367. Puan Salasiah tolong baca 367. Okay. Ayat 18, 19, 20. 18, 19, 20. 20 tu muka surat sebelah. 18, 19, 20. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Waktu engkau masih kanak-kanak dari engkau tinggal bersama kami beberapa tahun daripada umurmu. Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan daripada perbuatan yang telah engkau lakukan. Dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Terus. Dia Musa berkata, aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang yang belum mendapat petunjuk. Okey, terima kasih. Puan Salasiah. Nah, ayat 20 tu dia mengaku, ya memang aku bunuh orang Kipti. Memang aku bunuh, aku tumbuk mati. Maksudnya kat sini Nabi Musa mengakulah. Okey, yang dia bersalah. Cuma masa tu aku orang yang belum dapat petunjuk. Masa tu aku belum dapat petunjuk. Waktu aku tumbuk orang mati tu. Nabi Yusuf dia tak perlu mengaku sebab dia tak salah. Yang mengaku siapa? Perempuan-perempuan yang telah cuba menggoda dia. Itu satu. Nabi Yusuf, ayat kita sekarang, mendapat penghormatan daripada raja. Raja kata kat dia, kau ada kedudukan yang mulia. Manakala Nabi Yusuf menghadap raja, dia dapat penghormatan daripada raja. Sedangkan Nabi Musa menghadap raja dimalukan. Tuan Haji Izali boleh tolong baca tak? Tuan Haji Izali Sulaiman. Page yang sama, 368. Yang dibaca oleh Puan Salasiah tadi. Boleh Ustaz dengar tak? Okey, page yang sama ayat 23 sampai 29. Ustaz dengar tak? Dengar. Alhamdulillah dengar. Okey. 23 sampai 29 Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan seluruh alam itu? Dia Musa menjawab, Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. Terus. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, adakah kamu telah tidak mendengar apa yang dikatakannya? Dia Musa berkata, Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Dia Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutuskan kepada kami benar-benar orang gila. Dan dia Musa berkata, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti. Okey, terima kasih Tuan Haji Izali Sulaiman. Sama-sama. Tengok sama tak? Beza tak? Tadi Nabi Yusuf dia ngadap raja nak bagi kedudukan yang tinggi kat dia. Adapun Nabi Musa ngadap Fir'aun balik, Fir'aun malukan dia. Tak dengar dia kata apa? Tu. Boleh ada Tuhan selain aku. Kemudian Fir'aun kata lagi kat dia 27, Rasul kamu ni gila.
Okey, cakap gila kat Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam bila dibawa kepada raja, dia dimuliakan. Nabi Musa alaihissalam dibawa kepada raja, dia dimalukan. Itu perbezaan yang ditulis oleh Nu'man Ali Khan tentang dua orang Nabi tersebut. Saya rasa lah tuan-tuan dan puan-puan, minggu lepas saya janji nak terangkan tentang nafsu, betul kan? Saya dah terangkan ke belum? Saya takut saya belum. Kelas malam. Saya dah terangkan ke? Belum Ustaz. Ustaz janji nak bagi minggu ni tapi tak ingat. Minggu depan nak bincang nafsu. Betul Ustaz. Okey. Saya nak terang tentang nafsu dulu, boleh Terang tentang nafsu dulu baru masuk ayat. Saya lupa nak terangkan tentang nafsu. Okey. Boleh. Nanti saya terangkan semula ayat 54 ni. Okey, baik. Ataupun saya ambilkan dulu ayat 54 ni, barulah saya terangkan ayat nafsu. Okey, tak apalah, kita dah masuk ayat ni sekarang, kita terangkan ayat ni. Raja kata, kat Nabi Yusuf, raja kata pada pekerja-pekerja dia lah, staff-staff dia, raja kata, Ar-Rayyan bin Al-Walid kata, bawa dia jumpa aku sekarang. Jadi, saya pernah beritahu, saya pernah share sebelum ni, Yusuf sebelum keluar penjara 4 kali didatangi wakil raja. Pertama, kawan dia Sarham tanya Nabi Yusuf tentang takwil mimpi. Yang kedua, dia didatangi oleh raja. Wakil raja datang kat dia kata, saya tak nak keluar lagi sehingga nama saya bersih. Yang kedua. Kali ketiga, ayat 52, Nabi Yusuf kata, saya suruh raja tanya, ketika mana wakil diraja datang beritahu, perempuan tu dah ngaku dah, dia orang yang bersalah, awak tak bersalah. Maka Yusuf cakap pada wakil diraja tersebut, apa kata Yusuf? Saya suruh tuanku raja tanya mereka soalan tu agar tuan saya tahu yang saya tidak mengkhianati dia. Walaupun kita bincang ada khilaf, tu salah satu pendapat. Kali ketiga. Sekarang kali keempat, utusan diraja datang menemui Nabi Yusuf, cakap kat Nabi Yusuf, raja panggil kamu, raja jemput kamu datang untuk bercakap secara terus dengan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah seorang duduk lama dalam penjara, tak payah lama-lama, 6 bulan je. Ada peluang untuk keluar, terus keluar lah. Tak payah tunggu 4 kali, 5 kali orang datang, tak payah. Ada peluang untuk keluar, terus keluar je. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam nak keluar dalam keadaan nama dia bersih, nak keluar dalam keadaan dia tidak akan dianiaya lagi. Berhati-hati. Dia dah ada pengalaman sebelum ni. Pengalaman dianiaya oleh adik-beradik, pengalaman dianiaya oleh isteri tuan dia sampai kena masuk penjara, pengalaman nak sebut khianat macam tinggi sangat, pengalaman dia dilupakan oleh kawan sepenjara dia. Jadi semua pengalaman tu membuat Nabi Yusuf lebih matang, membuat Nabi Yusuf lebih berhati-hati dalam kehidupan dia, membuat Nabi Yusuf lebih matang, lebih berhati-hati dalam kehidupan dia. Sebab tu dia tak tergesa-gesa nak cepat-cepat keluar penjara. Sebab apa? Dia takut nanti keluar penjara, nama tak baik, rekod tak baik, takut orang tuduh dia balik, fitnah dia balik, kena masuk neraka balik, kena masuk penjara balik. Oleh kerana itulah dia nak pastikan, melalui pengajaran hidup dia, pengalaman dia nak pastikan yang dia bukan sekadar boleh keluar penjara bebas, tapi nak nama dia juga bebas daripada sebarang sangka buruk, bebas daripada tuduhan orang ramai terhadap dirinya. Jadi ini beza orang yang masuk sekolah, lalu belajar kat sekolah, dengan orang yang belajar melalui pengalaman. Bukan masuk saya sekolah tu tak bagus, jangan salah faham pula. Sekolah pun baguslah. Bezanya ialah kat sekolah kita belajar dulu. Lepas belajar barulah kita akan diuji. Betul kan? Luar sekolah berbeza dengan kisah Nabi Yusuf. Luar sekolah ialah seseorang tu diuji dulu. Lepas diuji baru dia dapat pengajaran. Betul kan? Lepas diuji barulah dia dapat pengajaran.
Betul tak ayat ni? Okay. The difference between school and life. In school, you are taught a lesson and then given a test. In life, you are given a test that teach you a lesson. Betul? Ni siapa tak tahu hantar ni, saya rasa macam sesuai je untuk kita malam ni. Ni muka joker ni. Tapi betul, Nabi Yusuf tak masuk sekolah, Nabi Yusuf tak belajar dengan siapa-siapa. Adalah sikit ilmu pada ayah dia, tapi pengalaman hidup mengajar dia untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindak tanduk dia. Okey, raja panggil Nabi Yusuf, raja pun mula berbicara dengan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf cerita dengan terperinci takwil mimpi raja. Nabi Yusuf alaihissalam boleh berbahasa Mesir dan boleh juga berbahasa Ibru. Masa tu Syria guna bahasa lain, Palestin guna bahasa lain, Mesir guna bahasa lain. Sekarang semua guna bahasa Arab. Kerana perkembangan Islam, sekarang semua guna bahasa Arab. Mula-mula raja bercakap dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf datang jumpa raja, beri salam bahasa Arab. Maka raja tanya Yusuf, ni bahasa siapa ni? Maka Nabi Yusuf jawab, itu bahasa bapaku Ibrahim. Ismail. Ismail orang Arab. Maksud bapaku tu pak saudara dia lah. Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq. Ishaq adik-beradik dengan Nabi Ismail, cuma berbeza ibu, ayah yang sama. Jadi dia beri salam dengan bahasa Arab. Maka raja tanya, bahasa apa tu? Itu adalah bahasa bapaku Ismail, itu bahasa Arab. Kemudian Yusuf berkata-kata pula dengan dia dengan menggunakan bahasa Ibru. Bahasa kampung asal dia lah. Maka raja tanya, bahasa apa tu? Yusuf jawab, itu adalah bahasa bapaku Ishaq. Bahasa bapaku maksudnya tok dia lah, Ishaq. Raja kagum dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam. Raja kagum dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam kerana raja ni dikatakan pandai 72 slang kat Mesir. Slang ni slang di setiap daerah ataupun negeri di Mesir. Kita Malaysia negara kecil berbandingkan negara lain. Kita Malaysia negara kecil berbandingkan negara lain, tapi ada macam-macam slang. Sabah, Sarawak lain slang dia. Okey. Kedah lain, Kelantan lain, Terengganu lain, Pahang yang tengah-tengah tu lain juga. Jadi slang-slang ni adalah satu negara yang sama tapi slang yang berbeza. Sama juga Raja Ar-Rayyan bin Al-Walid pada masa ni, dia tahu 72 slang Mesir kat masa tu. Setiap kali dia soal Nabi Yusuf dengan slang yang berbeza-beza, Nabi Yusuf dapat menjawab dengan slang yang sama dengan gaya bahasa yang sangat baik. Dia bertambah kagum dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dia pun cerita balik takwil mimpi dia pada Nabi Yusuf, dia pun tanya apa kena buat. Maka Nabi Yusuf cerita satu persatu apa yang patut dia dibuat, apa yang patut kena buat. Maka raja kagum dengan ucapan Nabi Yusuf, raja kagum dengan pandangan dan syur dia. Maka raja cakap kat dia, engkau pada hari ini di sisi kami ada kedudukan yang tinggi, lagi dipercayai. Makinun ni maksudnya kedudukan nombor 2 lepas raja. Sebagaimana malaikat Jibril, tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata apa? Malaikat Jibril, Zi quwwatin inda dil arshi makin. Makin tu maksudnya berkedudukan tinggi. Lepas Allah Ta'ala, kedudukan di kalangan para malaikat. Lepas Allah Ta'ala yang paling tinggi malaikat Jibril lah. Kalau kita tak masukkan manusia kali, kalau masuk manusia sekali, manusia lagi mulia pada malaikat. Kalau manusia menunaikan perintah Allah. Tolong baca Pak Alina Ghazali boleh? Semua buka boleh? Surah At-Takwir 586. Surah At-Takwir 586. Ayat 19-20. Ayat 19, Ya, dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, iaitu Jibril. 20. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arash. Okey. Terima kasih Pak Alina Ghazali. So apa point dia? Kedudukan tinggi. Kedudukan tinggi tu apa? Bahasa Arab panggil makin. Zi quwwatin inda dil arshi makin. Makin. Ni Jibril ni. Jibril di sisi Allah ada kedudukan tinggi, makin. Jadi raja pun
memberi kedudukan tinggi pada Nabi Yusuf alaihi salam kerana kebijaksanaannya mentakwil mimpi, bukan sekadar takwil mimpi. Bukan sekadar takwil mimpi, tapi memberi cadangan-cadangan yang hebat, yang bagus, yang diterima oleh sang raja. Sebab tu kebijaksanaan ulama-ulama bukan saja menjawab soalan. Ulama-ulama ni bila menjawab soalan 5 jawapan dia akan bagi. Hukum dia wajib, hukumnya haram, hukumnya harus, hukumnya makruh, hukumnya sunat. Itulah jawapan pada soalan-soalan fiqh. Orang tanya soalan fiqh, pada ulama-ulama tu jelah jawapan dia. Haram, harus, wajib, sunat, makruh. Itulah jawapan-jawapan dia. Tapi ulama yang hebat, ulama yang ilmunya tinggi, dia bukan sekadar memberi jawapan, dia bagi solusi. Apa yang awak buat ni haram. So sekarang yang awak kena buat ialah kena taubat, dan awak kena buat macam ni. Awak kena ubah macam ni. Awak kena jumpa orang ni. Tak boleh buat macam ni. Sebagai suami awak tak boleh buat macam ni. Hukumnya haram. So apa awak betul buat? Awak kena buat gini. Tu contoh. Sebagai seorang ulama yang bijak, bukanlah sekadar memberi hukum. Ni haram. Beri solusi. Macam mana perkara haram tersebut patut dia tinggalkan. Macam mana perkara haram tersebut patut dia jauhi. Apa yang patut dia buat kalau dia dah banyak kali terlibat dengan benda haram. Bagi solusi. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam bukan sekadar boleh takwil mimpi, lepas tu dah selesai, dia bagi solusi. Dia bagi cadangan pada raja apa yang patut dibuat. Okey, sambung kisah Nabi Yusuf lepas ni, kita cerita pasal nafsu. Ayat minggu lepas, kita cerita tentang nafsu ammarah. Kita nak refer 3 nafsu. Pertama, ammarah. Sekarang ammarah, bukan sekarang lah, ayat yang ke-53, ammarah. Apa terjemah ammarah? Yang selalu menyuruh. Ammarah ialah nafsu yang selalu menyuruh buat benda tak baik. Nafsu yang selalu menyuruh buat benda tak baik. Boleh? Nah. Nafsu kedua yang kita nak bincang ialah al-lawwamah. Alif, lam, waw. Ni waw, sorry. Bukan dia macam ni. Alif, lam, waw, alif, mim, ta. Al-lawwamah. Maksud lawwamah ialah yang banyak mencela. Apa makna banyak mencela ni? Tengok surah Al-Qiyamah. Tolong baca surah Al-Qiyamah juzuk 29. Puan Suraya Haidar, tolong baca boleh? Ada Puan Suraya Haidar? Page apa Ustaz? Page kejap 577 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Aku bersumpah demi jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Ada tak sahabat-sahabat kita malam ni, Quran dia terjemah yang banyak mencela? Ada tak? Boleh beritahu, share? Sebab kelas siang ada orang punya terjemah banyak mencela. Ada tak siapa-siapa Quran dia terjemah banyak mencela? Tak ada Ustaz, saya banyak menyesal. Banyak menyesal. Orang lain? Ya. Tak ada Okey. Banyak menyesal. Banyak menyesal tu adalah kesan daripada perbuatan dosa maksiat dia menyesal. Okey, tak apa, saya terangkan dulu. Orang putih punya terjemah, maksud lawamah ialah reproach. Macam mana nak sebut tak tahu? SELF REPROACHING. Reproaching kan? Reproaching ni Tuan Haji Tunai beritahu menyalahkan diri sendiri, mencela diri sendiri. Betul kan? Reproaching. Reproaching ni maksudnya mencela diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Okey, saya terangkan dulu dua ni. Amarah ni, nafsu amarah berasal pada perkataan amarah. Amarah ni suruh. Daripada perkataan amarah suruh, keluarlah perkataan amiru. Amirul Mukminin, ketua. Amir ni ketua.
Kenapa ketua dipanggil amir? Sebab dia bertugas menyuruh orang buat kerja. Orang bawah dia buat kerja. Jadi nafsu ammarah ialah nafsu yang selalu senantiasa asyik menyuruh tuan dia buat dosa maksiat. Bulan Ramadan tak Ramadan. Mekah tak Mekah. Bulan Ramadan bulan terbaik, nafsu tak suruh buat dosa maksiat juga. Nafsu tak ada kata, awak stop dulu bulan Ramadan cuti. Tak ada. Nafsu ammarah ni adalah superlatif kepada amarah. Amarah suruh, amir yang menyuruh. Ammarah ni superlatif, mubalaghah maksudnya sentiasa, selalu menyuruh. Dah kahwin ke, tak kahwin ke, bini satu ke, bini dua, bini tiga, bini empat sekalipun, nafsu tetap menyuruh dia buat dosa maksiat juga. Tak adalah kata nafsu dah putus asa dah. Kenapa? Bini ni 4 orang dah. Nafsu dah putus asa dah, nak suruh dia buat dosa maksiat. Tak. Walau bini 4 orang sekalipun, ni sekadar contoh. Nafsu tetap nak suruh dia buat dosa maksiat lagi. Walau bulan Ramadan sekalipun, orang lain semua bertungkuh lumus fokus ibadat, tapi nafsu dia tak kira. Tetap nak suruh buat dosa maksiat. Pergi Mekah, tempat terbaik, tempat semua orang fokus ibadat, tapi nafsu tetap goda suruh buat dosa maksiat. Itu maksud ammarah, sentiasa buat dosa maksiat. Jadi orang yang terlibat dengan nafsu ammarah ni adalah orang yang mana bila nafsu dia suruh, dia pun ada duit masa tu, ada kesihatan, ada kekuatan, ada masa lapang, dia jalan. Ikut je apa nafsu dia suruh, dia ikut. Dia kisah apa? Dia buat je lah apa yang nafsu dia suruh buat. Dia buat je lah apa yang nafsu dia ajak buat, dia buat. Dia tak rasa bersalah langsung, dia tak rasa hina langsung, dia tak rasa berdosa langsung. Ini dia panggil nafsu ammarah. Iaitu orang yang dia buat dosa, bila nafsu dia suruh dia buat dosa maksiat, bila nafsu dia suruh dia buat dosa maksiat, dia pun cenderung buat melakukannya, wala tubali. Kitab tafsir kata, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Biar dosa-dosa, tahu haram, tahu dosa, tahu Allah benci, tahu Allah tak suka, jalan je. Dan lepas buat dia tak rasa bersalah, tak rasa hina, tak rasa keji, tak rasa buruk perbuatan tersebut. Maka ini adalah nafsu orang kafir dan nafsu pendosa yang berterusan buat dosa. Okay, ini dia panggil nafsu ammarah. Kita boleh cek nafsu kita masing-masing, kita tak disuruh cek nafsu orang lain. Nafsu yang kedua, yang tadi, yang dibaca oleh Puan Suraya Haidar tadi, nafsu yang banyak menyalahkan diri sendiri, banyak mencela diri sendiri. Bila Allah nak bagi hidayah pada dia, bila Allah nak bagi hidayah pada seseorang tu, Allah SWT akan jadikan baginya penasihat. Akal dia, iman dia, akan menasihat diri dia agar tidak mengikut hawa nafsu. Lalu, ketika mana akal dia, iman dia, menasihat dia, jadilah nafsu dia pada masa tu lawamah. Apa maksud lawamah? Bahasa Arab sebut talumu sahibaha ala irtikabir razail. Nafsu yang akan mencela empunya diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik. Sama ada, jadi lawamah ni, apa maksud lawam? Terjemah lawamah yang kita tengok terjemah sahabat-sahabat kita tadi, mencela diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya lawamah ni ialah superlatif kepada mencela. Kalau seorang yang pencela, kadang-kadang mencela, perbuatan dia mencela cuma tak selalu. Dia panggil laim. Semua tengok, semua buka saya minta kita nak cerita pasal nafsu ni, semua kita terlibat dalam bab ni. Tak adalah kata saya ustaz, saya kata imam, saya hafal Quran, saya hafal hadis, saya tak ada masalah bab nafsu. Tak. Lagi tinggi seorang tu tahap ilmu dia, tak kedudukan dalam agama, lagi besar bapak syaitan datang untuk goda dia. Lagi kuat Allah Ta'ala uji nafsu dia. Surah Al-Ma'idah. Boleh tak tengok surah Al-Ma'idah, muka surat sekejap. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan perkataan mencela dalam Quran. Okey, muka surat 117. Tolong baca Puan Sharifah Husna 117 ayat 54. Ada perkataan laim. Baik, Ustaz. Ustaz. Apa ambil masa? Ayat berapa tadi, Ustaz? Maaf. 54. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap tegas terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Okay, cukup.
Mereka tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Laim, betul kan? Laim. So, sebelum laim tu, ada perkataan apa? Laumata, betul? Ayat 54 tu, kalau kita tengok bahasa Arab dia, laumata laim, saya tulis kat sini. Laumata, celaan. Laumata, celaan. Laim, orang yang mencela. Lawamah, superlatif. Mubalaghah. Sokma, selalu mencela. Itu maksud lawamah. Jadi, orang yang nafsunya telah pun sampai ke tahap nafsu lawamah, apa maknanya? Orang ini setiap kali nafsu dia ajak dia buat dosa maksiat, maka dia akan mencela nafsu dia. Apa ajak buat benda haram tu? Apa ajak aku nak buat? Dia akan cela nafsu dia. Kenapa ajak aku, hasut aku, goda aku tu buat benda haram tu? Ataupun, oleh kerana manusia ada kelemahan, kadang-kadang dia terikut juga kehendak nafsu tadi. Nafsu suruh dia buat dosa maksiat, dia pergi buat juga dosa maksiat. Tapi lepas dia buat dosa maksiat, dia rasa tak senang duduk, dia mencela diri dia. Dia kata, apa bodoh sangat aku buat benda tu? Aku dah tahu haram, dah tahu tak boleh. Aku dah tahu dah hadis-hadis ancaman kalau buat dosa macam tu. Kenapa aku bodoh sangat buat dosa macam tu? Ni, dia mencela diri dia kerana ikut nafsu. Itu maksud lawamah. Bagus ke tak bagus? Bagus. Negatif ke positif? Positif. Nafsu lawamah ialah nafsu yang mencela dirinya sendiri kerana mengikut nafsu tersebut. Ataupun sebelum dia ikut nafsu dia tu, ketika mana nafsu dia hasut dia, ajak dia, pujuk dia buat dosa maksiat, dia pun cakap pada nafsu dia, apa ni? Terfikir nak buat nak buat benda dosa maksiat macam tu. Apa ni? Terfikir ataupun terdetik nak pergi tempat maksiat tu. Aku bukan tak tahu tempat tu haram, perbuatan tu haram. Kenapa aku nak terlibat dengan dosa maksiat macam tu? Beza dengan pertama tadi apa dia? Yang pertama tadi, nafsu dia suruh buat, dia masa free ada, duit ada, belanja ada, pop dia pergi buat. Balik-balik relax, tenang. Macam tak bersalah langsung. Orang pertama tadi. Nafsu lawamah ni ialah setiap kali nafsu dia ajak buat maksiat, dia akan cela nafsu dia. Apa ajak benda bodoh maksiat macam tu? Dan kalaulah dia terikut juga kerana kelemahan iman, mungkin kadang-kadang terjerumus juga dalam lembah maksiat, dia tak senang duduk. Dia kata, bodohnya lah aku buat lagi dosa maksiat macam tu. Aku dah tahu tak boleh. Kenapa buat juga? Maka, dia mula bermujahadah, mula bertaubat untuk kembali balik pada Tuhan dia. Dia mula bermujahadah, dia struggle lah, dia lawan nafsu tu, dia mujahadah, sungguh-sungguh lawan nafsu. Okay? Dia sungguh-sungguh lawan nafsu dia. Dia sungguh-sungguh lawan kehendak nafsu dia yang kuat suruh buat maksiat tadi, dia mula lawan. Ini positif ke negatif? Ini positif. Mujahadah lawan nafsu. Mujahadah lawan nafsu. Lalu, ketika mana dia selalu lawan dan dapat istiqamah, dapat berterusan, maka jadilah nafsunya nafsu mutmainnah. Jadilah nafsunya nafsu mutmainnah. Okey? Sekejap saya tulis. Daripada nafsu amarah, kita semua Allah ciptakan asalnya nafsu amarah. Kita buat pilihan sama ada nak stay kat tahap amarah ni ataupun nak usaha naikkan diri kita pada tahap lawamah. Ni tahap yang kedua. Usaha naikkan diri kita kepada tahap nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni bukanlah nafsu yang suka cela orang. Tak, dia suka cela orang. Tu kira lain. Tu orang yang ada nafsu amarah lah tu. Sikit-sikit nak cela orang, sikit-sikit nak kutuk orang, sikit-sikit nak salahkan orang. Itu kita kata kategori nafsu amarah lah. Lawamah ni ialah tadi reproaching himself, self-reproaching kan. Maksudnya dia cela diri dia sendiri, dia salahkan diri dia sendiri kerana ikut hawa nafsu. Dia lawan. Akhir sekali dia dapat tenang. Mula-mula mungkin susah nak lawan. Tapi lama-lama nak lawan nafsu yang suka hasut diri jadi perkara mudah bagi dia, mudah nak lawan. Maka masa tu nafsunya bertukar kepada mutmainnah. Boleh? Sorry Mim, Hamzah, Nun. Sorry, saya je salah. Mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah ni bukanlah kata tak ada nafsu, tak. Nafsu masih ada. Dia masih ada nafsu, bukanlah kata siapa sampai tahap mutmainnah tak ada nafsu. Tak, nafsu masih ada. Nafsu ni bukan kita nak maksiat perempuan lelaki tu saja, tak. Nafsu nak duit, nafsu nak ambil duit daripada semua yang haram, nafsu nak naik pangkat, nafsu nak dapat harta yang banyak. Tu semua nafsu. Kita kata bukanlah nafsu tu bab jimat saja, tak. Bukan nafsu tu bab kemaluan lelaki perempuan saja, tak. Nafsu nak duit, nafsu nak barang kemas, nafsu nak pangkat, nafsu nak kereta rumah mewah, tu semua nafsu. Jadi bila nafsu-nafsu tu datang,
Okey, bukan kata benda tu tak boleh. Boleh. Ada cara, boleh ambil dengan cara yang halal. Boleh dapatkan cara yang halal. Orang yang terkesan ataupun tak boleh lawan nafsu amarah dia, dijanji dapat. Cara halal ke, cara haram ke, cerita lain. Penting dapat. Orang yang tahap yang kedua, nafsu lawamah tadi, dia nak nafsu dia suruh ambil cara yang haram, dia kutuk diri dia. Kenapa aku nak ambil cara yang haram? Aku tak takut ke dosa maksiat nanti. Aku tak takut ke kesan kat akhirat nanti. Lalu ketika mana dia selalu lawan nafsu dia, maka capailah nafsu dia tahap yang ketiga, mutmainnah. Macam mana eja dia? Tengok muka surat 594. Semua buka 594. Ayat yang ke 27, 28, 29, 30. Surah Al-Fajr. Tolong baca dia Puan Tamsiah, Puan Salmiah. Tolong baca Puan Salmiah boleh? (594) ayat 27, 28, 29, 30. Ayat 27. 28, 29, 30. Bismillahirrahmanirrahim. 27. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Terima kasih Puan Salmiah. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang. Maksud nafsu yang tenang tu ialah dia ada keinginan nak buat maksiat. Dia ada keinginan, dia tetap ada keinginan minat kat perempuan, minat kat harta benda, minat kat kereta mewah, kenderaan mahal-mahal, baju mahal-mahal. Semua dia ada keinginan tersebut. Tapi dia boleh tenang menghadapi nafsu dia. Sama ada dia redha kalau tak dapat, ataupun didapatkan dengan cara, dengan jalan ataupun dengan cara yang halal. Jadi ini 3 tahap nafsu. Ini 3 tahap nafsu yang saya nak bincang pada tuan-tuan dan puan-puan. Nafsu kita tahap mana? Kita je tahu. Nafsu kita tahap mana? Kita je tahu. Jadi orang yang selamat adalah orang yang duduk nafsu kedua dan ketiga ni. Orang duduk nafsu pertama, iaitu orang yang buat dosa maksiat, ikut hawa nafsu. Dalam masa yang sama dia tak rasa bersalah pun, dalam masa yang sama dia tak rasa rugi pun, dalam masa yang sama dia tak rasa satu kekurangan pun bagi diri dia. Dia tak rasa satu kekurangan pun bagi diri dia bila terlibat dengan dosa maksiat tersebut, maka dia dalam masalah. Sebab tu ayat kita minggu lepas, Zulaikha kata ataupun Nabi Yusuf kata, aku tidak terlepas daripada nafsuku, dan sifat nafsu adalah ammarah. Apa makna ammarah? Selalu berbuat keburukan, selalu menyuruh berbuat keburukan, selalu menyuruh berbuat dosa maksiat, selalu buat keburukan, selalu buat dosa maksiat. Para nabi ke, ustaz-ustaz ke, tok imam ke, semua terlibat dengan nafsu ammarah ni. Cuma tolong mute-kan boleh? Ada yang tak mute-kan, tolong mute-kan boleh? Semua terlibat dengan nafsu ammarah ni. Cuma yang membezakan ialah apa dia? Sama ada dia redha kat sini ataupun dia berusaha untuk naik ke tahap ni. Orang yang dah lama berusaha untuk naik ke tahap ni, macam-macam cara dia buat, banyakkan zikir maksiat, banyakkan zikir maksiat pula dah. Banyakkan zikir ibadat. Dia tidak campur dengan perkara-perkara yang boleh bawa kepada maksiat. Bukan sekadar jadi maksiat. Orang-orang yang, suasana yang, tempat yang boleh mendorong dia maksiat, dia akan jauhi awal-awal. Barulah dia akan capai tahap mutmainnah, tenang. Keinginan nafsu masih ada, tapi dia tenang mengawal nafsu dia. Dia tenang mengawal keinginan-keinginan jahat. Ini yang kita nak capai ni. Jadi orang yang dah capai tahap mutmainnah, maka orang ni, Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada orang tanya saya soalan. Ada orang bagi saya satu, ada orang bagi saya, nampak kat skrin ni? Ni. Tuan-tuan rasa apa yang ditulis kat skrin ni berbeza tak dengan penerangan saya? Okey? Tuan-tuan rasalah apa yang diberi kat skrin ni berbeza tak dengan penerangan saya? Ataupun sama? Boleh bagi pendapat tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya share kat skrin tadi, yang saya share kat skrin ni, nampak kan? Tak. Dengan yang saya terangkan pada tuan-tuan, sama ke berbeza? Tak ada pun Ustaz kat skrin. Ada? Nampak tulisan tadi Ustaz. Oh ya ke? Sorry, jap. Okay, sorry, patut pun tak ada kat skrin. Patut senyap, rupanya tak ada kat skrin. Okay, sekarang nampak tak?
Sekarang dah nampak ke kat skrin? Nampak? Nampak Ustaz, nampak. Okey. So tuan-tuan rasalah apa yang saya share kat skrin ni dengan penerangan saya tadi ada beza ke tak ada beza? Ni ada orang kelas siang hantar kat saya ni, ada orang kelas siang dia hantar kat saya. Boleh share tak benda ni? Okey. Ada beza ke tak ada beza dengan penerangan saya tadi? Dia siapa nak jawab? Ustaz punya huraian lagi detail lah. Tak, bukan masalah tu. Detail tak detail. Rasa-rasa dengan penerangan saya bagi tadi, betul tak dengan penulisan yang kat skrin? Betul saya rasa. Betul eh? Okey, saya jawab kat orang yang bagi benda ni kat saya. Buat masa ni saya kata tak payah share dulu. Sebab nombor 2 ni, penerangan dia macam tak sama dengan penerangan saya. Betul tak? Ya, patut mencela diri sendiri kan. Ya, mencela diri sendiri. Maksudnya nafsu yang tercela. Dia tulis nafsu yang tercela. Yang tercela ke? Bukan tercela. Kalau nafsu amarah, nafsu yang mendorong kepada kejahatan keburukan, betul? Betul? Nafsu lawamah, nafsu yang tercela, betul tak nafsu tu tercela? Tercela ke nafsu lawamah? Tak, dia nafsu yang mencela diri sendiri, bukan tercela. Yes. Dia mencela. Kalau nafsu yang mencela, kita setuju. Kalau nafsu yang tercela, kita tak setuju. Orang yang hidup susah dan malas, tercela tak? Memang malas. Dia dah hidup susah, malas kerja. Malas kerja, harapkan bantuan orang je. Sihat tubuh badan. Hidup susah, malas kerja. Sihat, anak ada isteri dia, malas kerja. Lepas tu mengharapkan bantuan zakat, bantuan orang ramai. Tercela tak? Tercela. Memang kita boleh cela orang malas macam tu. Seorang lagi, dia miskin, susah, bukan tak kerja. Semua kerja dia buat. Kerja siang, kerja malam, security lagi, sapu sampah, semua kerja dia buat. Tapi oleh kerana anak dia sakit, perlukan susu yang mahal, perlukan kos perubatan yang mahal, tetap tak cukup gaji dia. Boleh tak kita cela dia? Tak boleh. Walaupun dia duit tak cukup, tetapi dia tetap usaha untuk cukupkan duit untuk family dia. Tak boleh cela dia. Bukan tak usaha langsung, dia usaha juga. Cuma tak dapat cukup sebagaimana yang dia patut dapat. Ini contoh. Jadi kalau nafsu lawamah tadi, dia tak usaha pun. Dia biar nak dia ikut je apa nafsu dia nak. Dia jalan. Apa nafsu dia nak, dia buat. Tu amarah. Lawamah ni, dia masih ikut nafsu. Dia masih kadang-kadang terjerumus ke dalam lembah dosa maksiat. Tapi dia tak suka perkara tersebut berlaku pada diri dia. Dia mencela diri dia. Apa bodoh sangat buat kerja macam tu. Tu, mencela dengan tercela, dua benda yang berbeza. Yang ketiga, penerangan kat skrin yang ketiga. Kan, yang ketiga, yang nombor 3 kat skrin tadi, nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa kedamaian. Yes. Ini tak ada masalah lah. Cuma yang kedua tu. Yang kedua yang kat skrin saya share kat tuan-tuan tadi, nafsu yang tercela. Nafsu yang tercela tak kena. Tak kena. Bagi saya, okey, penerangan tu yang kat skrin, gambar saya share kat tadi tu, yang saya share kat skrin tadi tu, hold dulu. Mungkin ada penerangan-penerangan tertentu daripada kitab-kitab lain, saya tak tahu. Tapi apa yang saya ambil ini dalam tafsir Hasyiah As-Sawi, karangan Syekh Muhammad bin Ahmad As-Sawi Al-Khulwati Al-Misri. Waktu saya berani cakap sebab memang saya ambil daripada kitab tafsir. Adapun penerangan yang kat skrin tu, mungkin ustaz yang ajar tu terang macam saya terang, tapi tukang tulis lain. Dia pun buat apa? Buat tulisan tu, dia salah tulis ataupun dia salah faham. Okey? Ustaz, ya. Nafsu mutmainnah tu nafsu yang diredai oleh Allah. Ya. Nafsu diredai oleh Allah. Sebenarnya nafsu yang lawamah ni pun Allah Ta'ala suka. Cuma kita janganlah stay kat lawamah. Kenapa Allah suka? Orang ni buat dosa maksiat. Tapi dia tak senang dengan diri dia buat dosa maksiat. Dia peduli terhadap diri dia. Kenapa aku masih lagi buat benda bodoh macam ni? Itu maksud lawamah. Yang tercela satu je lah. Amarah tadi. Dia buat dosa, relax. Lepas buat dosa, seokot minum macam biasa, tak rasa apa pun. Tu yang masalah. Boleh? Okey, semoga Allah Ta'ala bantu kita untuk kita capai tahap mutmainnah. Mutmainnah ni nafsu para Nabi. Nafsu ada, keinginan ada, tapi mereka tenang mengawal nafsu mereka. Mereka tenang mengalahkan keinginan nafsu mereka. Okey, baik. Habis bab nafsu. Sekarang sambung balik ayat seterusnya bab Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat 55. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Yusuf telah berkata. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Yusuf telah berkata.
Ij'alni, jadikanlah aku. Ij'alni, jadikanlah aku. Ala, pengurus ataupun orang yang menjaga. Terjemah ala ni, terjemah je pengurus atas. Orang yang menjaga atas. Ala, atas sebenarnya. Kita terjemah pengurus ataupun penjaga. Khazaini, perbendaharaan. Khazaini, perbendaharaan. Treasurers. Treasurers, apa dia terjemah? Perbendaharaan, plural Al-Ar, bumi. Al-Ar, bumi. Maksud bumi Mesir. Ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Ini kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam. Hafizun, boleh menjaga. Terjemah hafizun, boleh menjaga. Alimun, mengetahui. Alimun, mengetahui. Okey, baik. Terjemahkan kita punya ayat ni. Terjemahkan dia boleh? Siapa dia ya? Tolong terjemahkan ayat kita. Puan Izawani terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, jadikanlah aku penjaga perbendaharaan bumi. Tadi tak sempat dah Ustaz. Kejap Iaitu Mesir. Bumi, Itu Mesir. ini sesungguhnya aku seorang Boleh penjaga, menjaga. berpengetahuan. Berpengetahuan. Alim berpengetahuan. Okey, baik. Setelah, sambung balik cerita tadi. Setelah raja, iaitu Ar-Rayyan bin Al-Walid berbicara dengan Nabi Yusuf, maka dia pun tanya Nabi Yusuf. Wa ma tara min ta'wili ru'yaya ayyuhas siddiq. Apa pandangan kamu daripada takwil mimpi aku tadi? Apa pandangan kamu yang patut aku buat? Okey, tadi saya dah terangkan. Nabi Yusuf beri pandangan. Maka Nabi Yusuf kata, aku berpendapat tuanku patut mengumpul makanan-makanan. 7 tahun pertama ni, tuanku tanam tanaman yang banyak pada 7 tahun yang subur ni. Maksudnya hujan turun macam biasa 7 tahun. Lalu, tuan kena simpan makanan-makanan dalam gedung-gedung, dalam lombong-lombong. Okey, maksudnya gali tanah, gedung-gedung, okey, dengan kulit dia sekali dan tangkai dia sekali. Okey, kita dah lalu kan. Maksudnya simpan gandum tu dengan kulit dia yang balut dengan tangkai dia sekali. Kerana dia akan menyebabkan tanaman dan juga bijirin tersebut lebih tahan lama. Maka Nabi Yusuf kata, tanaman-tanaman tersebut, makanan tersebut akan cukup nanti untuk ahli Mesir dan orang keliling Mesir. Bukan sekadar cukup untuk rakyat jelata negara kita saja. Bahkan cukup juga untuk rakyat sekeliling negara kita. Mesir, Palestin, Syria, Jordan, mana lagi? Yang dekat-dekat semua cukup juga. Lalu, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Nanti, orang ramai sekeliling negara Mesir yang akan datang pada negara kita minta bekalan makanan. Lalu ketika mana mereka minta bekalan makanan, mereka bukan minta free, nak makanan free tak. Mereka akan bagi emas perak, bagi pinggan-pinggan cawan yang berharga, bagi rempah-rempah yang berharga. Di masa tu dia kata, kat tuanku, masa tu negara kita akan beroleh kekayaan dengan menjual makanan asas, bijirin tepung gandum tersebut. Okey? Yang mana tidak ada lagi orang-orang sebelum kau yang akan kumpul kekayaan sebagaimana kau akan kumpulkan nanti. Itu kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana Nabi Yusuf saya lupa nak terangkan. Makanan tu bila kita simpan banyak, dengan tangkai dan juga kulit dia sekali, nanti kita nak guna makanan tu, kita ambil tepung gandum dalam dia tu. Manakala tangkai dan kulit dia, kita boleh guna buat apa? Bagi makan binatang ternak. Musim kemarau, pokok tak tumbuh, binatang ternak makan apa? Jadi binatang-binatang ternak kita akan makan daripada tangkai-tangkai dan juga kulit yang balut gandum tadi. Ini pandangan syur Nabi Yusuf kepada Al-Malik, raja.
Lalu raja kagum dengan pandangan Nabi Yusuf ni. Maka raja tanya, "Wa man li bihaza? Wa man yajma'uhu li wa yabi'uhu li?" Okey, raja kata lagi, siapa yang nak bantu aku uruskan benda ni? Siapa yang boleh kumpulkan stok-stok makanan tu, bekalan-bekalan tu? Dan siapa yang boleh nanti untuk jual beli dia pada orang yang datang nak beli nanti? Lalu raja kata lagi, "Walau jama'tu ahla Misra ma ataqu dhalika wa lam yakunu fihi amna." Raja kata kat Nabi Yusuf, kalaulah aku panggil semua penduduk Mesir untuk uruskan benda ni, aku rasa mereka tak mampu dan aku tak jumpa seorang pun yang boleh dipercayai untuk jalankan tugas ini. Aku tak jumpa seorang pun yang boleh dipercayai untuk jalankan tugas ini. Lalu ketika mana raja cakap macam tu pada Nabi Yusuf pun kata, "Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim." Nampak? Itu kita kata cerita detail dia. Lepas Nabi Yusuf cakap, ni dalam tafsir Hasyiah Sawi. Lepas Nabi Yusuf cakap macam tu pada raja, maka raja tanya, siapa yang sesuai? Buat maksudnya aku tak jumpa seorang lagi yang boleh menguruskan hal tersebut. Maka Nabi Yusuf pun cakap pada raja, jadikanlah aku orang yang boleh menguruskan khazanah-khazanah bumi Mesir. Okey, kerana aku ni hafizun, boleh menjaga. Bak jaga harta aku boleh. Alimun, aku juga tahu bak kira-kira, bak jual beli, bak nak menguruskan harta. Timbul satu soalan dalam ayat ini. Dalam ayat ini ada dua sifat yang kita tak boleh tiru dalam kehidupan kita. Apa dua sifat? Dalam ayat ini ada dua sifat yang kita tak boleh tiru dalam kehidupan kita. Pertama apa dia? Minta jadi pemimpin. Minta nak jadi pemimpin. Minta jawatan. Kalau kita kata pangkat sekarang, nak minta Datuk Bendahara. Menteri jaga makanan. Tak tahulah menteri apa zaman sekarang. Ni kalau zaman dulu, menurut Dr. Hamka, pangkat Datuk Bendahara ni lagi tinggi pada Perdana Menteri. Zaman dulu, kerajaan Melayu lama dulu, Dr. Hamka tulis, pangkat Datuk Bendahara, itu yang menjaga khazanah-khazanah makan ni, lagi tinggi daripada Perdana Menteri zaman dululah. Okey, sekarang wallahualam. Lalu Nabi Yusuf minta nak jawatan. Jadi dalam ayat ni ada dua perkara yang kita rasa tak kena. Apa dua perkara tersebut? Pertama, Nabi Yusuf minta jawatan. Ij'alni ala khazainil ard. Boleh tak bagi aku jawatan? Sedangkan Nabi sebut dalam sebuah hadis, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, "Inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan yas'aluhu aw harasa alaihi." Nabi kata, demi Allah, kami tidak akan memberikan jawatan-jawatan pekerjaan ini kepada orang yang meminta atau sangat menginginkannya. Indonesia terjemah sangat berambisi. Nabi tak bagi minta jawatan. Nabi Yusuf minta jawatan, betul kan? Dia cakap pada raja, lantik akulah. Dia cakap pada raja, lantik akulah. So macam mana? Itu satu hadis. Ada banyak lagi hadis lain. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Abdul Rahman bin Samurah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Nabi cakap pada Abdul Rahman bin Samurah. Nabi cakap pada dia, Ya Abdul Rahman bin Samurah, wahai Abdul Rahman bin Samurah, la tas'alal imarah, jangan minta nak jadi ketua, jangan minta nak jadi pemimpin. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alayya. Sesungguhnya engkau, kalau engkau diberikan jawatan tanpa kau minta, kau akan dibantu. Wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kalau engkau meminta, kalau engkau dapat jawatan sebab kau minta, kau cari, kau kejar, kau apa lagi, kau suruh orang undi, macam-macam lagi lah, maka engkau akan dibiarkan uruskannya sendiri. Pandai-pandai lah. Ni satu hadis. Panjang lagi, hadis panjang lagi, kita baca pendek. Abu Zar radhiyallahu anhu, Nabi SAW, suatu hari Abu Zar minta jawatan pada Nabi SAW. Nabi kata pada Abu Zar, Nabi tepuk bahu dia, ya Abu Zarrin innaka dha'ifun wa innaha amanatun. Wahai Abu Zar, okey, jawatan-jawatan tu kau minta, sesungguhnya kau ni lemah. Nabi sebut lemah tu maksudnya takut tak mampu nak galas tanggungjawab tersebut. Wa innaha amanatun, jawatan tu amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamatun. Jawatan-jawatan yang orang duk kejar-kejar ini, yang orang duk gila-gila ini, Nabi kata pada hari kiamat, jawatan tu akan jadi penyebab penyesalan dan juga kehinaan. Penyesalan juga kehinaan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang ambil jawatan tersebut lalu menunaikan hak-haknya.
wa adda alladhi alaihi fiha, dan menunaikan segala hak yang bersangkut paut dengannya. Ada yang ketiga, ada yang keempat dah lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah, sungguhnya kamu akan tergila-gilakan jawatan nak jadi ketua. Wa satakunu nadabatan yaumal qiyamah, nanti dia akan jadi sumber ataupun dia akan jadi sebab penyesalan pada hari kiamat. Jadi agak-agak Nabi Yusuf punya agak-agak Nabi Yusuf punya kata-kata ni berlawanan tak dengan hadis Nabi SAW. Okey, nampak ni kemusykilan yang ditimbulkan. Okey, baik, ada beberapa jawapan. Pertama, memang tak boleh minta. Okey, pertama nak beritahu, hadis-hadis yang Nabi SAW sampaikan pada kita itu untuk syariat kita zaman sekarang. Yang hadis saya baca pada tuan-tuan tadi, hadis Nabi Muhammad SAW untuk umat kita zaman kita sekarang. Adapun hadis tu tak valid zaman Nabi Yusuf. Maksud tak valid, tak terpakai zaman Nabi Yusuf. Maknanya zaman Nabi Yusuf tidak ada larangan kalau nak minta jawatan. Tu point dia. Zaman Nabi Yusuf tidak ada larangan nak minta jawatan. Tu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua ialah, minta jawatan memang tak boleh. Tapi kalau Allah yang wahyukan, Allah yang suruh, boleh ke tak boleh? Boleh. Nabi Yusuf bercakap ikut nafsu ke ikut wahyu? Nabi Yusuf bercakap ikut wahyu. Bila Nabi Yusuf bercakap ikut wahyu, makanya kata-kata ini, permintaan ini dia bukanlah daripada dirinya, tapi Allah yang suruh dia pilih. Itu jawapan yang ketiga. Yang ketiga ke yang kedua? Yang ketiga, tak boleh minta jawatan kalau orang lain kita rasa lagi layak, lagi sesuai pada kita. Tapi dalam situasi, suasana, keadaan, orang lain semua tak tahu. Dalam kita pergi kat satu tempat, contohlah kita pergi kat satu tempat tu kita seorang je pernah sekolah. Orang lain tak pernah sekolah. Kira-kira tak pandai, kita pergi satu tempat kawasan orang asli contohlah. Ataupun kita pergi travel mana-mana kat satu tempat, okey, dalam jemaah kumpulan kita yang travel tu, kumpulan rombongan kita seorang pandai bahasa Inggeris, kita seorang berpelajaran. Orang lain semua orang kampung-kampung yang tak pernah sekolah ada, tak kerti membaca ada. Maka masa tu pihak negara yang kita pergi tu, dia kata awak kena lantik ketua rombongan seorang. Masa tu contohlah saya dalam kumpulan tersebut, yang pernah sekolah saya seorang, yang pandai bahasa Inggeris saya seorang, contohlah. Yang pandai jual beli saya seorang. Kemudian yang pandai kira-kira, yang pandai hukum hakam, bab solat jamak, solat qasar, bab makanan-makanan halal, saya seorang je pandai. Orang lain mu'allaf ataupun yang tak sekolah langsung, mu'allaf orang-orang asli ke, contoh lah, ni sekadar contoh, bukan ini orang. Maka masa tu tak salah kalau saya kata biar sayalah jadi ketua. Masa tu tak salah kalau saya kata biar sayalah jadi ketua. Kerana apa? Masa tu saya yakin dalam kumpulan saya tu, saya lah orang yang paling berpengetahuan, dan saya lah orang yang pernah sekolah, pandai kira-kira. Saya lah orang yang pandai menjadi juru bahasa, maksudnya nak berinteraksi dengan orang kat tempat tersebut, tak jadi masalah. Katakanlah mereka semua mu'alaf, baru sebelum dia masuk Islam, Jaiz sponsor mu'alaf tu di jalan luar negara, saya salah seorang ustaz contohlah. Tiba-tiba saya rendah diri, saya tak layak jadi ketua, lantiklah mu'alaf jadi ketua. Dialah ketua, dialah imam, dialah ceramah. Mu'alaf jadi imam mungkin salah baca nanti, ceramah mungkin dia cakap benda yang tak betul nanti, bahaya untuk jemaah yang lain. Maka pada masa tu tidak mengapa sekiranya saya yang melantik diri saya ataupun mencadangkan diri saya menjadi ketua. Bukan sombong, bukan belagak, bukan minta jawatan yang dilarang oleh Nabi, tapi pada masa tu menurut pengetahuan saya seorang je layak. Orang lain tak pandai baca, tak pandai tulis, tak kerti mengira, tak kerti bahasa Inggeris, maka tak jadi masalah. Jadi sama tak dengan kisah Nabi Yusuf ni? Sama. Sebab raja kata, apa yang kau cadangkan tu, aku rasa tak ada orang boleh harap nak buat kerja. Raja dah cakap macam tu kat dia. Maka, dia tak salah nak meminta perkara tersebut, nak minta jawatan tersebut. Satu lagi tafsir, saya lupa nama tafsir dia. Imam At-Tabari. Yes, Imam At-Tabari kata, sebenarnya tak timbul soalan kat sini. Sebab apa? Nabi Yusuf
minta jawatan setelah jawatan tu diberikan pada dia. Apa yang 54 ayat pertama kita malam ni tadi? Raja dah kata pada Nabi Yusuf, engkau di sisi kami ada kedudukan yang tinggi. Kan tadi kan? Engkau di sisi kami ada kedudukan yang tinggi. Jadi raja dah lantik dia jadi timbalan diraja. Maksudnya orang nombor 2 dalam negara. Bila raja dah lantik orang nombor 2 dalam negara, orang nombor 2 dalam negara, maksudnya semua pangkat-pangkat bawah tu, menteri pembangunan ke, menteri sukan ke, menteri jual sayur ke, menteri makanan asasi ke, semua tu dah bawah Nabi Yusuf. Jadi kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yusuf minta ni. Nabi Yusuf kata kat raja, bolehlah lantiklah aku jadi orang yang boleh menguruskan khazanah negara ni. Raja tak jawab. Tak ada, ayat akan datang ni, Allah tak tulis pun. Raja jawab, okey boleh. Awak dilantik hari ni juga. Raja tak jawab. Kenapa raja tak jawab? Sebab aku dah bagi jawatan tertinggi kat engkau, orang nombor 2 dalam negeri Mesir. Yang bawah tu, kau tak minta. Memang kau dah layak pun. Ini jawapan Imam At-Tabari untuk menolak tuhmahan orang yang kata Nabi Yusuf minta jawatan. Okey, untuk menolak tuhmahan orang yang kata Nabi Yusuf minta jawatan. Jelas? Okey, harap tuan-tuan jelas penerangan ini. Jadi Nabi Yusuf dia minta benda yang memang dia dah layak pun. Sebab raja dah kata kau orang nombor 2. Jadi bawah-bawah tu memang automatik kau punya sekali. Kau cakap je nak jadi apa? Menteri Sukan, Menteri Pembangunan, Menteri Ekonomi, sila jadi, tak ada masalah. Bila kau dah orang nombor 2, kau dah pangkat atas, bawah-bawah tu tak payah minta. Automatik semua kau layak. Jadi dalam bab politik negara kita hari ni, okey, katakanlah, okey, saya bukan nak sokong mana-mana pihak, semua saya tak sokong. Okey, sebenarnya itu semua saya tak sokong. Tengok saya ngundi lah, siapa yang saya rasa nak ngundi masa tu. Tapi katakanlah hari ni, semua orang baik-baik, dia guna hadis tadi. Hadis yang saya share pada tuan-tuan tadi lah. Siapa yang nak jawatan, dia tidak akan dibantu. Siapa yang tak nak, tak kejar jawatan, lalu dia dilantik, baru dia dibantu. Agak-agak ini, kalau orang Islam beramal dengan hadis tu, semua orang Islam beramal dengan hadis tu, siapa akan naik memerintah Malaysia? Siapa akan naik memerintah negara Malaysia ni? Pertama, boleh jadi orang kafir. Yang kedua, boleh jadi orang Islam yang teruk, yang jahat, yang tak kisah halal haram, yang tak takut akhirat, tak takut Allah. Sebab apa naik orang macam tu? Sebab orang baik-baik semua nak beramal dengan hadis tadi. Orang baik-baik semua nak beramal dengan kata-kata Nabi tadi, saya tak nak minta jawatan, nanti saya tidak akan dibantu. Saya tak nak jawatan sebab Nabi kata jawatan tu akan jadi penyesalan dan juga kesedihan pada hari kiamat. Saya tak nak menyesal, tak nak sedih hari kiamat. Jadi orang baik-baik semua pergi semayang balik, pergi kerja semayang balik. Jawatan-jawatan ni biarlah orang lain nak. Masalah juga. Jadi tak salah ini kalau ada orang Islam yang dia sangka, menurut sangkaan dia, menurut ilmu dia, kalau orang Islam tak ada seorang pun yang berusaha untuk dapatkan jawatan, maka nanti jawatan akan diberi pada orang kafir ataupun jawatan akan jatuh ke tangan orang yang tak baik, maka dia berusaha untuk dapatkan jawatan, tak jadi masalah. Okay, saya bukan nak sokong mana-mana parti, mana-mana kumpulan malam ni, cuma saya nak beritahu kepada kita semua, jangan kita menyalahkan orang yang nak jawatan. Apa dia ni? Bersembang berjanggut tapi nak jawatan juga. Ada takwil dia masing-masing. Ada takwil yang saya dah beritahu tadi pada tuan-tuan dan puan. Kalau kita rasa tu bukanlah maksudnya kita rasa kita lebih bagus pada orang. Tak. Kalau kita rasa di kalangan orang-orang yang akan dilantik nanti, saya lah orang yang menurut rekodnya saya tak pernah terlibat rasuah lagi. Menurut rekodnya saya tak adalah lagi nak ambil duit secara haram ni. Maka saya rasa saya lah lebih layak memegang jawatan tersebut dari sudut orang-orang yang layak dilantik akan datang ni. Boleh? Okey, baik. Tu ambil bab tu. Kemudian dalam ayat ni juga Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najm, Allah kata, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, janganlah kamu mensucikan diri kamu. Nabi Yusuf AS bukanlah mensucikan diri dia, tapi dia hanya nak meyakinkan raja yang dia boleh harap. Kita interview kerja, orang interview kerja, apa orang tu akan tanya, apa kemahiran awak? Kita nak interview satu jawatan, nak cari kerja ni, cari kerja. Kita nak interview satu jawatan, orang tu akan tanya apa kemahiran awak, apa pengalaman awak. Jadi saya tak naklah tinggikan diri saya pun tak naklah bangga diri saya, maka saya pun jawab kat dia, dan saya tak mahir apa pun, saya manusia biasa je, insan yang lemah. Apa pengalaman awak? Saya tak ada pengalaman apa pun. Manusia ni pengalaman dia sekejap je, pengalaman sebenar nanti kita pergi akhirat nanti. Ada kau orang cerdik macam tu jawab interview kerja?
Baik tak payah datang interview kalau nak jawab macam tu. Bila kita nak pegang satu jawatan kerana kita rasa kita layak memegang jawatan tersebut, maka tak salah kalau kita memberitahu pada orang yang nak lantik kita tu kebolehan-kebolehan kita, kepandaian-kepandaian kita. Yang tak bolehnya, bila saya kata ramai manusia kat Shah Alam ni, saya seorang pandai mengira. Saya lah yang paling pandai mengira. Dalam ramai-ramai ustaz kat Shah Alam ni, saya lah yang paling pandai mengajar tafsir. Tu yang salah. Tu yang tak boleh. Adapun kalau saya interview nak jadi guru kat mana-mana tempat pengajian agama, apa pengalaman awak? Saya ada pengalaman mengajar tafsir 2 tahun kat Masjid Surau. Tak ada masalah. Tujuannya untuk saya dapat jawatan tersebut, untuk saya sebarkan ilmu agama. Tapi kalau orang interview saya kata apa? Saya tak ada pengalaman mana pun. Ilmu saya pun tak tahu mana. Saya belajar setahun 2 adalah sikit-sikit. Agak-agak saya dapat jawatan. Agak-agak saya dapat tauliah nak ngajar kalau jawab macam tu. Tak. Jadi kat sini tidak timbul isu Nabi Yusuf minta jawatan dan Nabi Yusuf rasa dirinya lagi baik pada orang lain. Kalau juga kita kata Nabi Yusuf memang minta jawatan, adapun hadiah, maka hadiah-hadiah yang saya baca tadi adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, politik kita tinggal tepilah. Cuma saya nak beritahu, kita jangan berfikiran tak nak terlibat dalam politik kerana akan merugikan agama. Kita mengundi juga, walaupun kita tahu politik tu semuanya orang-orang yang pelik-pelik lah, tak nak kata jahat, kata pelik. Tapi kita mengundi juga niat kita nak mempertahankan agama Islam yang masih ada, yang masih kukuh di negara kita ini. Okey, baik, seterusnya sambung ayat baru. Wa dan kazalika seperti itulah. Kazalika seperti itulah. Makanna kami memberi tempat. Makanna kami memberi tempat li kepada Yusuf, Nabi Yusuf. Okay, fil ard di bumi, maksudnya bumi Mesir. Fil ard di bumi maksudnya bumi Mesir. Yatabawwa'u dia boleh tinggal. Yatabawwa'u dia boleh tinggal. Minha daripada bumi Mesir. Haitsu di mana sahaja. Haitsu di mana sahaja. Yasha'u dia mahu. Yasha'u dia mahu. Dia kat sini Nabi Yusuf. Okey. Nusibu kami anugerahkan. Sebenarnya nusibu nak terjemah sesuai bahasa Melayu, tahu tak apa dia? Nusibu ni nak sesuai terjemah bahasa Melayu, kami timpakan, kami musibahkan, tak sesuai lah. Musibu ni berasal pada kata musibah. Takkan nak terjemah kami musibahkan, kami anugerahkan. Bi dengan rahmatina rahmat kami. Rahmatina rahmat kami. Man siapa yang nasya'u kami mahu. Nasya'u kami mahu. Wa dan okey. La tidak. Nudi'u kami mensia-siakan. Nudi'u kami mensia-siakan. Ajra ganjaran. Ajra ganjaran. Al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Puan Rahimah, tolong baca Puan Rahimah ayat 56. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti itulah kami berikan tempat kepada Nabi Yusuf di bumi dan dia boleh tinggal di bumi Mesir dan di mana-mana sahaja. Yes. Kami anugerahkan dengan rahmat. Di mana-mana sahaja dia mahu. Kerana dia mahu. Dia mahu. Kami anugerahkan dengan rahmat kami dengan siapa yang kami mahukan dan tidaklah kami sia-siakan ganjaran orang yang buat benar. Buat baik. Buat baik. Orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan. Okey, baik. Terima kasih Puan Rahimah. Allah Ta'ala nak cerita, ayat ni adalah pengakhiran kesusahan Nabi Yusuf alaihi salam. Ayat ini adalah pengakhiran kesusahan Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab tu, masa awal masuk surah Yusuf dulu, ada sebahagian ulama mengatakan, saya lupa nama ulama tu,
surah ni nanti akan dibacakan, akan dihiburkan, akan jadi penghibur kepada penduduk-penduduk syurga. Kerana apa? Kisah ni Allah turunkan untuk memujuk hati Nabi yang dalam kesusahan, hati Nabi yang dalam kesedihan. Allah nak kata setiap kesusahan, setiap kesedihan, Allah Ta'ala akan ganti dengan kesenangan. Sesusah mana pun kita, sesedih mana pun kita, kecewa macam mana sekalipun kita, yakinlah kekecewaan tu akan berakhir. Kesusahan tu akan berakhir. Okey? Ni orang putih katalah bahasa Inggeris. Bacalah sendiri, saya tak nak baca takut bunyi lain. Susah mana pun kita, jadikanlah kisah Nabi Yusuf sebagai pengajaran. Okay, sejauh mana, selama mana kita terpaksa melalui kesusahan, sejauh mana, sebanyak mana kita terpaksa melalui kesusahan, kesedihan, kesepitan, yakinlah kesusahan tersebut akan berakhir satu masa nanti. Nabi Yusuf AS, kesusahannya, kesedihannya bermula sejak kecil. Masa kecil lagi adik abang-abang dia dah khianati dia. Kemudian dijual pada orang yang dia tak kenal siapa. Dah duduk kat rumah orang tu, ingat selesai masalah, datang masalah baru pula. Difitnah pula, kena masuk penjara pula. Last sekali Allah Ta'ala kata, kami menempatkan Yusuf di bumi Mesir. Maksudnya kami bagi kedudukan tertinggi pada dekat bumi Mesir. Dia boleh tinggal kat mana saja. Dia nak buat istana hinggap, istana singgah kat mana-mana. Dia pergi tempat comel, tempat pantai ni, nak buat rumah dia, silakan. Dia pergi tempat sungai tujuan, nampak lawa, nak buat rumah dia, silakan. Mana-mana dia boleh duduk. Allah Ta'ala, zahirnya raja yang bagi anugerah kat dia, hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi pada dia. Lalu Allah kata, kami anugerahkan dengan rahmat kami. Jadi maksud rahmat kat sini ialah kesenangan duniawi. Jadi Allah bagi rumah yang selesa, kenderaan yang selesa, keluarga yang baik, tempat tinggal yang baik, itu pun termasuk dalam rahmat Allah Ta'ala juga. Rahmat tu bukanlah saja dapat jaga semayang, dapat puasa. Itu rahmat lagi besar lah. Dapat jaga puasa, dapat semayang, jaga semayang, dapat buat baik, itu rahmat lagi besar. Tapi dapat tempat tinggal yang baik, dapat pangkat yang baik, dapat jawatan yang baik, itu pun satu rahmat daripada Allah SWT. Cuma Allah kata kami bagi pada siapa yang kami nak. Bukan semua orang yang dulu disusah confirm dapat jawatan tinggi. Tak. Orang yang Allah nak, Allah akan bagi. Orang yang Allah tak nak, dia memang tak akan dapat sampai bila-bila pun. Okey, baik. Kemudian penutup ayat ni Allah kata, kami tidak akan mensia-siakan ganjaran orang-orang yang buat baik. Apa makna ayat ni? Ini kali keberapa Allah cakap Nabi Yusuf Musi ni? Kali ketiga. Kali yang ketiga. Pertama ayat 36. Penutup ayat 36 tu, Pertama ayat bukan 36. Pertama ayat yang ke-22. Kemudian 36. Okey, 22, 36. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga Allah cakap Nabi Yusuf orang-orang yang baik. Allah nak cakap apa tau? Allah nak beritahu apa dia? Apa kaitan ayat ni Allah nak kata? Nabi Yusuf ni, sebagaimana dulu dia dianiaya, sebagaimana dulu dia dizalimi, sebagaimana dulu dia khianati, dia orang yang baik. Sekarang pun dia dah jadi orang tinggi, dah jadi orang besar, dah jadi orang ada jawatan, dia masih lagi muhsinin. Allah nak beritahu kebaikan dia tetap istiqamah, sama ada dia masa dia jadi orang yang paling rendah ataupun dia masa jadi orang tertinggi. Kedudukan dia, kebaikan dia tetap sama sebagaimana dulu dia orang susah ataupun sekarang dia orang kaya. Taham kau tulis berapa ramai orang yang telah berubah perangainya, akhlaknya, sifatnya. Sorry ya. Dr. Angkat tulis, ramai orang yang telah berubah sifatnya, akhlaknya, perangainya setelah beroleh kemewahan, setelah beroleh jawatan. Dulu masa tak ada jawatan, masa hidup biasa saja, boleh mesra dengan semua orang, boleh berkawan dengan semua orang. Sekarang dah kaya, sekarang dah ada jawatan, maka hanya orang tertentu saja yang dia nak kawan. Dulu masa dia miskin, masa dia rakyat biasa, dia boleh senyum dengan semua orang. Sekarang dia dah kaya, dia dah besar, dia dah ada jawatan yang tinggi, tak semua orang dia akan balas balik senyumannya. Ni nak ceritalah manusia zaman sekarang. Bukan semua, sebahagian. Nabi Yusuf AS, sebagaimana dulu dia baik, dalam penjara dia baik, dah keluar penjara pun dia masih lagi baik. Sebagaimana dulu dia sebagai hamba kepada Al-Aziz dan juga Zulaikha, dia tetap baik. Sekarang dia ada jawatan pun, dia masih lagi orang yang baik.
Okey, masih lagi orang yang baik. Seterusnya ayat 57. Jadi setiap kali kita buat kebaikan, yakinlah Allah tidak akan mensia-siakan. Sama ada kita tengah susah, kita buat kebaikan, Allah tidak sia-siakan. Kita dalam keadaan senang, sihat, tak ada masalah buat kebaikan, pun sama juga Allah tidak akan mensia-siakan. Okey, baik, seterusnya ayat 57. Wadan, la benar-benar ajru ganjaran. Ajru ganjaran. Al-akhirah akhirat. Al-akhirah akhirat. Khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Li bagi alladzina orang yang. Alladzina orang yang. Amanu beriman. Amanu beriman. Wa dan. Kanu mereka itu. Kanu mereka itu yattaqun, orang yang bertakwa. Yattaqun, orang yang bertakwa. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Maisarah Makhtar, tolong terjemahkan boleh Puan Maisarah. Dan benar-benar ganjaran akhirat lebih baik bagi orang yang beriman dan mereka itu orang yang bertakwa. Okey, baik. Terima kasih Puan Maisarah. Apa maksud ayat ni? Walaupun Nabi Yusuf dapat kemewahan duniawi, walaupun Nabi Yusuf dapat pangkat tertinggi kat Mesir, tapi sebagai orang yang jiwanya akhirat, matlamatnya akhirat, maksud di dunia akhirat, maka dia sedar akhirat jauh lebih baik. Jawatan yang dia ada, mungkin dia akan tinggalkan jawatan tu ataupun jawatan tu akan tinggalkan dia. Kemewahan yang dia ada, dia pasti akan tinggalkannya. Maka Nabi Yusuf, Allah nak beritahu, bagi orang bertakwa dan beriman macam Nabi Yusuf, matlamat tetap akhirat tetap menjadi matlamat utamanya. Kita buat baik ke orang, kita tolong orang, niat kita bukanlah untuk nak dapat kemewahan duniawi. Niat kita bukanlah untuk mendapat kesenangan duniawi. Niat kita adalah untuk akhirat. Sebab ada je orang yang buat baik ke orang, tolong orang, sampai mati dia susah. Kalau ikutkan Nabi Yusuf ni, dia dapat juga kesenangan satu masa. Ada juga orang yang buat baik ke orang, tolong orang, okey, tapi sampai mati dia susah. Jadi niat kita buat baik untuk akhirat. Kerana akhirat jauh lagi baik pada dunia ni. Maksudnya tak senang kat dunia pun tak apa. Tak dapat pangkat kat dunia pun tak apa. Tak dapat kemewahan kat dunia pun tak apa. Itu bukanlah maksud. Maksud kita ialah akhirat. Jadi ayat ni nak beritahu bahawasanya Nabi Yusuf bekerja bukanlah untuk menyukakan raja yang telah lantik dia. Nabi Yusuf bekerja bukanlah nak menyukakan Al-Malik iaitu Ar-Rayyan bin Al-Walid yang telah lantik dia, bukan. Nabi Yusuf juga bekerja bukanlah nak buktikan kepada orang ramai, tengok, aku ngaku aku pandai jaga, aku ngaku aku boleh mengetahui, kan betul? Bukan. Nabi Yusuf bekerja semata-mata untuk akhirat, nak memberikan kesenangan pada semua orang bawahan dia. Nabi Yusuf bekerja semata-mata nak menunaikan amanah yang dia telah terima daripada raja tersebut. Okey, seterusnya ayat 58. Sama ayat baru pula. Wa dan jaa datanglah ikhwatu adik-beradik Yusuf, Nabi Yusuf. Fa maka dakhalu mereka masuk alaihi ke atasnya maksudnya ke atas Nabi Yusuf, masuk ke atas Nabi Yusuf maksudnya masuk menemuinya lah. Fa maka arafahu, dia mengenali mereka. He recognized them. Dia mengenali mereka. Wa sedangkan ataupun padahal hum mereka, adik-beradik dia ni lah, abang-abang dia ni, lahu bagi Nabi Yusuf munkirun. Apa tema munkirun? Tidak mengenali. Munkirun tidak mengenali. Okey, terjemahkan dia. Puan Tamsiah Syuaib terjemahkan boleh Puan Tamsiah Syuaib. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan datanglah adik-beradik Yusuf, maka mereka masuk ke atasnya, maka dia mengenali mereka. Mereka sedangkan mereka baginya tidak mengenali. Okey, baik. Terima kasih Puan Tamsiah Syuaib. Terima kasih. Jadi ayat kita sekarang, setelah berlalu 7 tahun yang subur tadi, maka orang-orang
Nabi Yusuf, orang-orang Mesir telah buat sebagaimana Nabi Yusuf suruh. Orang-orang Mesir telah buat sebagaimana yang Nabi Yusuf suruh. Apa mereka buat? Mereka bina gedung-gedung untuk simpan gandum. Mereka bina lombong-lombong untuk tanam, untuk simpan gandum-gandum ni yang mereka telah usahakan selama 7 tahun ni. Menurut Imam Qurtubi, Imam Qurtubi tulis dalam tafsir dia, Dr. akan datangkan dalam tafsir Al-Azhar. Nabi Yusuf pesan, setiap orang, setiap petani, simpan dia punya sendiri dulu. Setiap petani, simpan yang dia punya sendiri. Maksudnya simpan stok kat rumah masing-masing. Simpan stok kat rumah masing-masing, kat stok masing-masing, kat gedung masing-masing. Kemudian, bila dah habis simpan stok kat gedung, kat kedai, kat rumah masing-masing, stok masih banyak, 7 tahun tuan-tuan dan perempuan. Kita ada kebun, nak simpan stok selama 7 tahun. Bayangkan kita ada kebun padi, 7 tahun punya tanaman, nak simpan rumah kita. Muat ke? Besar mana rumah kita? Tak muat. Jadi Nabi Yusuf pesan, simpan kat rumah masing-masing dulu. Dah penuh rumah masing-masing, maka stok-stok lebihan yang masih kat tanaman kamu tu, jualkan pada kerajaan. Jualkan pada kerajaan. Kerajaan bayar duit. Kerajaan bayar duit macam biasa. Kerajaan bayar duit macam biasa. Jualkan pada kerajaan. Lalu ketika datangnya musim paceklik, maksudnya Indonesia ni musim kemarau, maka memang Qurtubi kata Allah uji mereka dengan kemarau yang sangat dahsyat, walaupun mereka dah makan dengan kadar biasa di musim subur dulu. Kali ni mereka makan kadar biasa, masih lagi rasa lapar. Jadi mereka kena makan lebih pada musim subur dulu. Contoh musim subur dulu makan sehari 2 pinggan. Contohlah 2 keping roti. Pinggan ni kita makan nasi. Masa musim subur dulu biasa sehari makan 2 keping roti. Gandum tu buat roti makan 2 keping cukup. Tapi musim kemarau ni Allah uji, 2 keping tak cukup sehari. Rasa lapar yang macam, kena 3 keping. Makan 3 keping. Walaupun mereka makan banyak daripada musim subur sebelum ni, lalu makanan rumah mereka cepat habis. Persediaan orang-orang, simpanan orang-orang di rumah masing-masing, makin lama makin habis. Makin lama makin habis. Walaupun dah habis kat rumah, tetapi kebijaksanaan Nabi Yusuf, kehebatan Nabi Yusuf mengelola kerajaan pada masa tu, hak milik kerajaan ataupun kita kata dana makanan kerajaan, stok makanan kerajaan masih lagi tak habis. Maka rakyat-rakyat yang telah habis 7 tahun tuan-tuan dan puan-puan, banyak mana bertahan. Rumah kita besar dah sikit zaman sekarang. Zaman dulu punya rumah besar mana? Orang Mesir. Orang zaman dulu punya rumah, kalau yang susah-susah tu, lebih kurang besar bilik tidur kita je. Tu je rumah dia. Jadi banyak mana sangat boleh simpan. Banyak mana sangat mereka boleh simpan. Mungkin 2-3 bulan dah habis. Tempoh 6 tahun lebih lagi. Maka masa tu nampaklah kehebatan Nabi Yusuf. Stok makanan yang dalam kerajaan punya, yang kerajaan simpan, tak habis. Jadi rakyat boleh beli balik dengan kerajaan. Dulu dia jual kat kerajaan kan, rakyat jual kat kerajaan. Sekarang rakyat boleh beli balik dengan kerajaan. Yang ada duit, beli, yang tak ada duit, kerajaan tetap membantunya juga. Walaupun macam tu, Nabi Yusuf tak ambil kesempatan. Siapa yang nak beli, naik harga. Oleh kerana kat tempat lain tak ada stok, aku je yang simpan stok sekarang. Maksudnya kerajaan yang ada stok. Dulu sebelum ni harga gandum RM2 sekilo, sekarang dah jadi RM4 sekilo. Nak beli, tak nak beli sudah. Tak. Nabi Yusuf tidak mengambil kesempatan terhadap kesusahan orang bawahan dia. Ataupun siapa yang tak ada duit, tak ada duit nak beli juga, boleh kena kerja, buat bangunan. Jadi kontraktor lah, jadi kuli. Jadi general worker buat bangunan untuk kerajaan. Dah dapat beras, dapat gandum free, tak payah apa-apa, mana cik kena kerja. Walaupun orang yang lapar tu sedia menjual dirinya kerana kehabisan makanan, kehabisan harta benda, namun Nabi Yusuf tidaklah akan memperhambakan mereka sesuka hati. Kerana kehandalannya mengatur perbendaharaan negara itu, nak nolong manusia, tak nak halang kemuliaan dan tidak menghalang kemuliaan dia dan kebesarannya sendiri, maka Allah Ta'ala kata pada dia tadi, engkau termasuk di kalangan orang-orang yang buat baik. Nabi Yusuf termasuk di kalangan orang yang buat baik. Sebab itulah. Itu nama muhsinin. Kedudukan dia, kepandaian dia digunakan untuk membantu orang lain. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Bukan untuk mengkayakan poket dia sendiri dan poket keluarga dia sendiri. Ketika mana musim kemarau,
Ketika mana musim kemarau, saya dah beritahu tadi, bukan sahaja Mesir yang menghadapi kemarau, negeri-negeri kelilingnya. Antaranya tanah Mesopotamia. Saya pun tak tahu kat mana. Tak sempat nak Google lagi. Tanah Mesopotamia. Tak tahu kat mana. Syria. Kita panggil Syria lah. Bahasa Arab dia Suria. Wawraya alif. Suria, Kan'an, Palestin, Jerusalem. Semua yang ada sekitar Mesir masa tu menghadapi kemarau. Jadi semua negara ni duit banyak, emas perak banyak, harta benda banyak. Tapi stok makanan tak ada. Stok makanan tak ada. Macam mana nak hidup? Duit banyak dalam bank, beras habis. Contohlah, duit banyak dalam bank. Apa lagi? Stok makanan habis, buah-buahan habis, beras habis, semua habis. Macam-macam semua habis. Duit banyak, nak buat apa? Makan duit. Negara-negara sekeliling, Mesir duitnya banyak. Harta negara masih lagi banyak. Emas perak negara masih lagi banyak. Tapi makanan tak ada. Stok makanan tak ada. Maka mereka dapat berita yang di Mesir stok makanan masih banyak, lalu boleh dibeli oleh orang-orang luar datang nak beli. Datang nak beli lah, bukan datang ambil free. Sebab tu tadi Nabi Yusuf kata, nanti kau akan kaya. Negara Mesir akan kaya sebab negara luar akan datang beli makanan yang kita. Bukan sengaja simpan stok ni. Bukan sengaja simpan stok untuk naik harga. Yang simpan stok untuk musim kemarau yang semua orang akan menghadapi. Jadi orang luar datang beli pun harga macam biasa lah. Tak adalah kata dulu masa stok banyak, masa musim subur harga RM3.50. Sekarang dah musim kemarau, aku seorang jadi stok makanan ni jadi harga RM5.50. Tak. Nabi Yusuf tidak mengambil kesempatan terhadap perkara tersebut. Termasuklah orang yang terkesan dengan kemarau ni, adik-beradik Nabi Yusuf. Iaitu anak-anak Nabi Yaakob yang tinggal di Kan'an. Yang tinggal di Palestin. Mereka pun dengar berita kat Mesir ada stok makanan. Itu stok gandum. Okey, maka mereka pun pergi 10 orang. Tak bawa Bunyamin, adik bongsu. Mereka pergi 10 orang menemui Nabi Yusuf AS untuk membeli makanan. Sama ada beli dengan emas perak ataupun trade dengan benda-benda lain. Okey, ketika mana mereka masuk menemui Yusuf, Yusuf cam abang-abang dia. Walaupun jarak perpisahan mereka menurut Dr. Hamka lebih kurang 25 tahun. Hari yang mereka campak Yusuf dalam telaga, sampailah hari Yusuf dilantik jadi gubernur ataupun datuk bendahara ni, 25 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masa belajar U ke, college ke, lepas 20 tahun, lepas 30 tahun jumpa balik kawan, kita boleh cam lagi. Sebab kita dah jumpa dia masa muka dia dah besar. Wajah dia dah dewasa. Walaupun dah 20 tahun, 30 tahun, kita masih cam lagi. Oh, ni kan. Ya. Kita masih boleh cam. Sebab masa tu wajahnya dah besar. Kita jumpa dia, kali pertama jumpa dia, wajahnya, rupanya orang dewasa. Jadi daripada dewasa nak ke tua, tak jauh beza. Tapi kalau budak tu kita jumpa, masa dia kecil umur 11 tahun, 12 tahun. Lepas 20 tahun jumpa dia balik, kita tak cam dah. Susah nak cam. Susah nak kita nak cam. Okay, sebab muka budak kecil ke dewasa ni banyak perbezaan. Okey. Jadi Nabi Yusuf AS cam abang-abang dia. Oh, ni lah abang-abang aku campak aku dulu ni. Okey. Tapi abang-abang dia seorang pun tak cam Yusuf. Lebih-lebih lagi mereka orang dusun, orang pendalaman. Nabi Yusuf masa tu dah duduk kat istana. Pakaian dia mesti dah lain. Pakaian orang istana mesti dah lain. Mungkin jubahnya mahal. Mungkin kopiahnya mahal. Mungkin pakai seluar tapi seluarnya mahal. Mungkin pakai seluar ke keblekat ke tak tahulah. Tapi pakaian-pakaian diraja tak sama. Semat orang kampung, semat kemas orang kampung dengan semat kemas orang istana tak sama. Jadi mereka tak cam langsung dan mereka tak terfikir langsung boleh jadi itu adik mereka Yusuf. Okey, sebab tu Allah kata Yusuf kenal mereka sedangkan mereka baginya tidak mengenali. Seterusnya, kita berhenti 10.30. Wa dan sambung. Lama tak sekala jahazahum, dia telah siapkan untuk mereka. Jahazahum, dia telah siapkan untuk mereka. Jahazah ni maksudnya prepare. Telah disediakan. Jahazah. Kalau kita pergi kedai Arab, kita order makanan kat Pak Arab tu, buat kebab satu, buat shawarma satu, dia buat. Bila siap dia kata apa? Syekh, jahiz.
Maksud jahiz tu apa? Siap. Sudah sedia untuk diambil, sudah siap untuk diambil. Jahiz, maksud jahiz tu dah siap. Boleh ambil sekarang. So samalah juga kat sini. Jahazahum, dia telah siapkan untuk mereka. B dengan jahazihim. Apa maksud jahazihim? Barang-barang mereka. Jahazihim, barang-barang mereka. Maksudnya gandum-gandum yang mereka beli itulah. Jahazihimnya, betul dia provision. Dia provisions. Maksudnya bekalan makanan yang mereka datang untuk beli itu. Qala, dia telah berkata, dia Yusuf telah berkata, I'tuni, bawalah kepadaku. I'tuni, bawalah kepadaku. Bi dengan akhin, saudara. Akhin, saudara. Lakum, bagi kamu. Min, daripada. Abikum, ayah kamu. Abikum, ayah kamu. Ala, tidakkah? Sebenarnya ala ni adakah tidak? Kita pendekkan tidakkah? Tarawna, engkau melihat. Tarawna, engkau melihat. Anni, bahwasanya aku. Anni, bahwasanya aku. Ufi, menyempurnakan. Ufi, menyempurnakan. Al-kaila, sukatan. Al-kaila, sukatan. Measure. Wa, dan. Ana, aku. Ana, aku. Aku ni Nabi Yusuf lah. Khairu, sebaik-baik. Khairu, sebaik-baik. Al-munzilin, yang melayan tetamu. Al-munzilin, yang menyambut tetamu. I am the best host. The best host. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Siti Nolis terjemahkan. Semua dah terjemah. Ada yang siapa belum terjemah lagi tak? Saya rasa semua dah kena terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala dia telah siapkan untuk mereka dengan barang-barang mereka, dia telah berkata, bawalah kepadaku saudara bagi kamu daripada ayah kamu. Tidakkah engkau melihat bahawanya aku menyempurnakan sukatan dan aku sebaik yang melayan tetamu? Okey, terima kasih Puan Siti Nolis. Setelah mana Nabi Yusuf menyiapkan untuk mereka barang-barang mereka nak bawa balik lah. Jahazihim tu maksudnya barang-barang stok makanan yang mereka datang untuk beli daripada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf cakap, bawa pada aku adik kamu yang bongsu. Kok mana dia tahu? Kok mana dia tahu adik bongsu tu? Kalau Nabi Yusuf tu cakap macam tu. Mereka datang nak makanan, Nabi Yusuf terus kata, nanti bawa adik kamu yang bongsu datang lepas ni. Abang-abang dia tahulah tu adik dia. Nanti abang dia tahulah pula. Kok mana dia tahu kita ada adik seorang lagi. Okey, baik. Oleh kerana Nabi Yusuf ni dia raja, dia orang kedua istana. Orang nombor 2 kat istana. Kita panggil raja lah ataupun raja muda. Oleh kerana Nabi Yusuf ni raja muda, maka dia berhak tanyalah siapa-siapa orang yang dia nak tanya. Betul kan? Tapi orang-orang luar ataupun orang-orang biasa ni, mereka tak berani, tak mampu dan tak sanggup nak tanya soalan kat raja. Kalau kita jumpa raja tanya kita soalan normal lah. Asal mana, berapa lama dah kerja, berapa lama belajar sini, mak ayah orang mana, lahir kat mana, berapa lama duduk sini. Raja dia tanya kita, okey lah. Tapi kita kalau jumpa raja kat mana-mana, dalam mana-mana program ke, layak kita tanya, bangku asal mana? Lahir mana? Dulu belajar kat mana? Tak ada adat langsung lah kita kata. Tak kena langsung kita nak tanya soalan macam tu. Kecuali baik sangat, rapat sangat, tu tak apalah. Ni kali pertama jumpa raja dah tanya soalan dia tu. Kita ni siapa? Nak tanya soalan macam Nabi Yusuf tanya dia soalan. Menurut Imam As-Sudi dan beberapa orang penafsir lain, antaranya tafsir Hasyiah Sawi. Tafsir jalan lain pun sama. Nabi Yusuf telah bertanya kepada mereka. Mula-mula mereka sampai inilah dengan sikap seakan-akan curiga terhadap mereka. Nabi Yusuf tahu dah tujuan mereka datang. Maka Nabi Yusuf tanya, kenapa datang kat negara aku ni? Nak apa? Apa tujuan datang kat negara aku ni? Mereka jawab, kami datang sebab nak membeli bekalan makanan. Stok makanan tempat kami, makanan kat kami telah habis. Maka Nabi Yusuf pun cakap pada mereka, buat-buat tanyalah ni.
Ya ke? Boleh jadi kamu semua ni uyun kot, spy, mata-mata. Boleh jadi kamu ni uyun, mata spy kot datang nak tengok macam mana negara kami ada harta banyak daripada mana. Kamu spy kot datang ni. Nabi Yusuf tanyalah soalan macam tu saja. Lalu mereka menjawab, ma'azallah, tidak, kami datang betul-betul nak beli stok makanan untuk keluarga kami. Maka Nabi Yusuf pun tanya, okey baik, kalau macam tu kamu daripada mana? Ni perbualan-perbualan dia. Okey, fine, cik. Kalau macam tu kamu daripada mana? Maka dia pun jawab, kami datang daripada Kan'an. Ayah kami Nabi Ya'qub, seorang Nabi Allah. Maka Nabi Yusuf buat tanya lagi. Okey, selain kamu, ada lagi tak adik-beradik lain? Selain kamu, ada lagi tak adik-beradik lain selain kamu ni? Maka mereka pun jawab. Naam, ada. Kami semua 12 orang. Kami semua 12 orang. Yang paling kecil kami dulu masa kecil hilang kat hutan. Dan dialah orang yang paling ayah kami cintai. Tapi tinggallah seorang lagi adik kandung dia, si ibu sebapa. Adik kandung dia itulah yang menjadi pengubat rindu ayah dia. Okey, adik kandung dia itulah yang menjadi pengubat rindu ayah kami. Adik kandung dia masih ada itulah yang menjadi pengubat rindu adik kami. Daripada soal jawab inilah, okey, Nabi Yusuf kata pada mereka, okey, baik, kalau macam tu lepas ni kamu datang bawa adik kamu seorang lagi, kamu tak bawa. Nampak? Ni jalan cerita dia. Kalau dia datang, Nabi Yusuf terus cakap, kalau mereka datang di sana, Nabi Yusuf terus kata, nanti bawa adik kamu yang bongsu yang tak ada datang kali ni. Peliklah mereka. Kok mana dia tahu kita ada adik bongsu lagi? Betul kan? Kita bukan orang besar pun kat Palestin tu, dia boleh tahu. Jadi waktu Nabi Yusuf buat tanya soalan yang dia dah tahu pun sebenarnya. Tujuan dia adalah untuk bertemu dengan adik dia, adik kandung dia, iaitu Bunyamin. Okay, lalu Nabi Yusuf pun cakap pada pekerja-pekerja istana dia. Nabi Yusuf cakap pada pekerja-pekerja istana dia, muliakan mereka, entertain mereka dengan baik, layan mereka dengan baik. Penuhkan sukatan-sukatan makanan yang mereka minta dengan baik. Contoh, mereka datang daripada Kanaan ke sini, niat nak beli 20 kilo gandum. Contoh, ni sekadar contoh. Berapa kilo kita pun tak tahu. Ataupun penuh muatan di punya kaunter. Sekong tu mungkin boleh bawa 40 kilo. Contoh. Jadi dia punya kaunter 200 kilo. Katakanlah mereka datang untuk beli 200 kilo gandum. Contoh. Maka Nabi Yusuf kata, penuhkan semua untuk mereka dengan gandum yang mereka nak. Okey, lalu, maka Nabi Yusuf pun kata pada mereka, okey, aku dah dengar cerita kamu tadi, adik-adik kamu. Boleh tak nanti akan datang, kamu bawa adik kamu yang sebapa dengan kamu tu? Mereka pun dah ceritalah. Nabi Yusuf boleh cakap sebapa kat sini, maksudnya mereka ceritalah yang mereka ni adik-beradik lain ibu. Ada 4 ibu kan, kita rincak ada 4 ibu. Mereka ni adik-beradik lain ibu. Jadi Nabi Yusuf pun kata, bawalah adik kamu yang sebapa dengan kamu tu, iaitu Bunyamin. Kamu tak tengok ke? Nabi Yusuf kata ni. Nabi Yusuf nak pancing mereka dengan berkata, kamu tak tengok ke? Aku ni kan orang yang menyempurnakan sukatan. Banyak mana kamu nak aku bagi. Aku tak kurangkan pun. Dan aku ni melayan kamu dengan baik. Ana khairul muzilin, maksudnya aku ni host yang terbaik. Aku ni melayan kamu dengan baik semasa kamu bertamu di istana aku. Oleh kerana orang luar datang nak ambil makanan. Kalau rakyat biasa Mesir datang, tak jumpa Nabi Yusuf. Takkan Nabi Yusuf nak layan seorang-seorang. Orang Mesir datang nak ambil makanan kat dia. Dia bagilah tugas-tugas pada pekerja-pekerja istana dia. Untuk jual makanan pada rakyat dia. Untuk bagi makanan pada rakyat dia. Ada pun orang luar datang, kenalah ngadap tuan rumah dulu. Itu istana dulu. Maka Nabi Yusuf cakap macam tu pada abang-abang dia. Seterusnya ayat 60, 2 ayat lagi mungkin boleh. Maka in jika lam tidak tak tu ni kamu bawa kepadaku bihi dengan Bunyamin, maka la tiada kaila sukatan lakum bagi kamu indi di sisiku wa dan la janganlah
Taqrabuni, kamu menghampiri aku. Taqrabuni, kamu menghampiri aku. Okey, ayat last kita malam ni. Puan Salasiah terjemahkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika tidak kamu bawa kepadaku dengannya, maka tiada sukatan bagi kamu di sisiku, dan janganlah kamu menghampiri aku. Okey. Nabi Yusuf alaihissalam nak agar abang-abang dia bawa Bunyamin. Maksudnya akan datang. Bila stok makanan kamu ni dah habis, kamu mesti akan datang lagi nak beli stok baru. Sebab negara aku 7 tahun yang kemarau ni, negara Mesir dia ada stok makanan. Negara lain tak ada stok makanan. Jadi Nabi Yusuf kata, kalau kamu datang lepas ni tak bawa adik kamu yang bongsu tu, tak bawa, maka tiada lagi sukatan untuk kamu dan kamu jangan hampiri aku. Kat sini nampak macam ugutan. Tapi sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam hanya buat trik untuk dia dapat berjumpa semula dengan Bunyamin. Itu satu. Yang kedua, ugutan Nabi Yusuf ni adalah ugutan yang tak susah pun. Bawa adik tu je. Bukanlah kata kau kena mencuri, kau kena bunuh orang, kau kena merompak baru boleh ambil makanan. Tak. Ugutan dia bukan ugutan yang susah. Bawa adik tu je, bawa adik. Bukan mendaharan bawa adik. Lainlah kalau kita ada harta banyak. Okay, kalau awak nak harta aku ni, nak ambil stok makanan pada aku, awak kena pergi mencuri. Kau tolong curi barang-barang tu, nanti dapat baru beli. Itu tak boleh. Okay, itu tak boleh. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam cakap dalam ayat ni juga, bukanlah Nabi Yusuf ugut, kalau tak ada bawa adik, lepas ni tak boleh dapat timbangan langsung. Tak. Maksud kata-kata tiada sukatan bagi kamu dan jangan dekati aku, maksudnya macam ni. Lepas ni kalau kamu datang nak beli 200 kilo macam hari ni, aku takkan bagi 200 kilo, banyak mana kamu nak. Mungkin aku bagi 100 kilo je. Aku penjual, suka hati aku lah. Negara Mesir masa tu penjual kan. Suka hati kita nak jual banyak mana pun. Tak ada masalah pun. Di fala kailan ni bukanlah maksudnya Nabi Yusuf kata, lepas ni datang lagi tak bawa Bunyamin, aku tak akan jual langsung. Tak, fala kailan maksudnya, kamu tidak akan dapat sukatan yang kamu nak sebanyak yang kamu nak. Mungkin kamu datang beli nak 200 kilo tepung, aku tak bagi 200 kilo, aku bagi 100 atau 50 je. Itu satu. Yang kedua, wala taqrabuni, dia kata jangan hampiri aku. Maksud jangan hampiri aku ialah lepas ni datang pun tak nak layan dah. Kamu urusan dengan orang bawahan aku je. Sekarang ni kamu datang, aku layan, aku entertain kamu dengan baik kat istana. Okay? Jadi kat situ mereka dah terhutang budi sekali lah. Kat situ mereka dah terhutang budi sekali dengan Nabi Yusuf sebab Nabi Yusuf layan mereka baik kat istana. Nabi Yusuf pesan pada orang istana, layan mereka, muliakan mereka dengan sebaik-baiknya. Okay? Yang pertama dah terhutang budi dah. Yang kedua kita akan datang ayat minggu depan insyaAllah. Jadi Nabi Yusuf kata, lepas ni kalau kamu datang lagi, 2 benda kamu tak dapat. Kalau kamu tak bawa Bunyamin, adik kamu yang bongsu. Pertama, kamu tak akan dapat sukatan, bekalan, stok makanan sebanyak mana yang kamu nak. Yang kedua, kamu lepas ni tak akan berurusan dengan aku lagi. Maksudnya kamu lepas ni datang pun tak dapat layanan istimewa macam aku bagi hari ni lah. Kamu mungkin duduk kat tepi-tepi jalan biasa macam tetamu luar negara lain. Dan kamu tak akan berurusan direct dengan aku. Kamu akan berurusan dengan orang bawahan aku. Mungkin penjaga stok makanan aku saja. Ini kata-kata Nabi Yusuf pada abang-abang dia. Bukan nak memudaratkan mereka, bukan nak menganiaya mereka, tapi Nabi Yusuf yakin mereka akan datang kepada Nabi Yusuf untuk bawa Bunyamin. Nabi Yusuf hanya letak syarat-syarat sedemikian, hanyalah untuk buat mereka berjaya pujuk ayah-ayah mereka untuk bawa Bunyamin datang pada Nabi Yusuf AS. Okey, akan datang kita masuk minggu depan, Nabi Yusuf letak balik barang-barang dagangan mereka. Mereka datang bawa 10 guni contoh. Mereka datang bawa 10 guni untuk diisi tepung gandum balik kat Kanaan, Palestin. Mungkin mereka bawa duit emas perak ataupun mereka bawa barang-barang perhiasan lain untuk ditukarkan, barter trade. Beli barang dengan barang kan. Jadi barang yang mereka bawa tu nanti Nabi Yusuf letak balik. Di samping mereka bawa balik 10 guni beras yang mereka beras lagi. Di samping mereka bawa balik 10 ataupun banyak mana gandum yang mereka nak, mereka balik-balik tengok dalam bekas gandum tu ada barang mereka bawa. Contoh, mereka bawa 10 keping emas, contohlah.
dengan mereka nak beli 10 guni besar gandum. Mereka balik ke negeri mereka nanti 10 guni besar gandum ada, dalam setiap guni ada juga mereka punya emas. Di kat situ mereka dah terhutang budi 2 kali pada Nabi Yusuf. Jadi nak tak nak mereka kena juga bawa Bunyamin jumpa Nabi Yusuf. Okey, kita berhenti sini dulu, boleh ya? Maafkan saya kalau ada salah silap, kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum, selamat malam, selamat raya Cina. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam, sama-sama. Selamat Tahun Baru Cina.